Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan yang ketiga, dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah, dan inilah yang terlebih suka dan adalah pekerjaannya terlebih payah, dan iaitu beberapa bagai. Syarat yang ketiga ataupun yang disebut dosa, yakni di antara hamba Allah dengan dosa hamba Allah, ini antara dosa dengan hamba Allah Ta'ala. Jadi bagi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, apabila dia ini melakukan dosa dengan Allah, dia nak bertaubat, hendaklah dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat-ibadat yang telah ia tinggalkan. Tetapi kalau dosa itu berkaitan dengan hamba Allah, seperti kita mengambil hak orang lain, kita ambil barang orang, ataupun kita khianati orang, maka dosa di antara hamba ini cukup payah kita nak hapuskan dia. Kecuali kita kena jumpa tuan dia, kita kena minta maaf dengan dia, dan kita kena kembalikan hak dia. Jadi yang mudah diampunkan ialah dosa dengan Allah, dengan syarat orang tadi memang benar-benar bertaubat dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Maka ini Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah antara dosa dengan hamba Allah Ta'ala. Maka dia kata terkadang ada ia pada harta. Terkadang kita buat salah dengan disebabkan harta, seperti mengambil harta orang lain. Contohnya, tidak amanah dalam sesuatu benda. Orang bagi kita harta supaya ambil harta ini diberi kepada anak yatim, lalu kita pun ambil belanja harta tadi, ataupun diberi harta ini diberi kepada orang-orang miskin, lalu kita ambil, kita belanja, menjadi hak kita. Maka ini khianat namanya. Begitu juga dengan harta-harta yang lain, seperti barang-barang simpanan yang orang suruh simpan, lalu kita ambil, lalu kita mengambilnya. Jadi nak beritahu, kadang-kadang berkaitan dengan harta hak orang lain, hak orang lain, ataupun pada dirinya, yakni diri hamba Allah Ta'ala, ataupun pada orang tadi, seperti kita kata ke dia, kita umpat ke dia, ataupun kita fitnah dia dan sebagainya, berkaitan dengan hak orang lain. Ini susah. Kita nak minta ampun, bukan minta ampun dengan Allah Ta'ala saja, bahkan kena minta ampun, minta maaf dengan orang yang kita buatkan. Tu dia, sebab itu dia katakan di sini, inilah yang lebih sukar, yang lebih payah. Atau pada kemaluannya, ataupun disebabkan dia menzinai orang, ataupun buat jahat pada orang, ataupun pada agamanya, ataupun pada hurmah. Hurmah ni dengan arti kata barang yang tidak halal, haram atau pada perkara haram. Maka barang yang ada pada harta, maka wajib dia urus satu-satu. Dia urus satu-satu pada kemaluannya, pada agamanya dan pada hurmah. Dan maka barang yang ada pada harta ni barang yang melibatkan harta, maka wajib bahawa engkau kembalikan atas empunyanya. Ini yang dikatakan payah. Bila kita ambil harta orang, maka tidak dapat tidak, kita wajib beri balik kepada tuan. Sama ada disebabkan harta itu melibatkan tanah, dengan kebijaksanaan kita, kita ambil, kita pandai guna orang, guna pakai lawyer sikit apa-apa, jadi hak kita. Sedangkan bukan hak kita. Jadi hak kita, lalu kita pun ambil. Orang zaman dulu kadang-kadang dia jual tanah pakai mulut. Jual tanah pakai mulut saja. Dari segi hukum jual beli tu, dari segi hukum dia sah dah. Tapi yang ni dari segi hukum dunia ni tidak sah lah. Lalu ayah kita atau kita jual tanah pada seorang yang lain, dia kata ambillah, ambil jual tanah ni harga dia 2,000.
Harga RM2,000 zaman dulu tu besar. RM2,000 ni ibarat zaman dulu macam RM200,000 contohnya. Lalu dia beli tanah RM2,000 tu cukup luas, 2 hektar, 3 hektar. Tetapi nama tak tukar-tukar. Jadi anak dia pun tahulah. Anak hak tukang jual tahu, anak hak tukang beli pun tahu. Lalulah anak hak tukang ayah hak tukang beli tu lama-lama tidak usahakan tanah, kemudian dua dia pun mati. Lalu dapat harta pusaka pada anak. Bila dapat harta pusaka pada anak, nilai yang RM2,000 ayah dia beli dulu, sekarang ni tak jadi RM2,000, dah jadi RM200,000. Lalu bila dah jadi RM200,000, anak kepada yang tuan asal dulu tengok tanah ni, tengok daripada gerak masih lagi nama ayah dia. Dah tukar nama. Lalu dia pun nak balik tanah tadi, nak balik. Lalu anak dia kata, ni ayah saya beli dah dulu, beli tu. Dia kata, mana bukti ayah awak beli? Sebab dia pakai beli mulu je. BPT, duit tetap bayar dah. Tapi BPT, lepas tu buat senyap gitu je. Dalam keadaan macam tu, akhir sekali berlakulah perbalahan. Berlaku balah, katakanlah macam tu naik mahkamah. Masuk dalam mahkamah. Lalu digunakan lawyer, tak ada bukti apa-apa anak tu. Akhir sekali dapat milik pada anak kepada tuan asal dulu. Maka kaya dia. Dapat RM200,000 saja. Hak ni saja je. Maka sebenarnya dia telah khianat. Dia telah mengambil hak orang lain. Ambil hak orang lain. Baik, bila dia ambil hak orang lain, selagi mana dia guna tanah, selagi mana dia ada tanah dia jadi mengaku jadi hak milik, selagi itu dia menanggung dosa. Kalaulah dia mati, dia bagi anak dia saka, selagi mana tanah itu dibagi dengan cara tidak betul, beberapa keturunan sampai kiamat dia tanggung dosa. Inilah yang dikatakan lebih berat, lebih besar. Lebih besar. Selagi mana mungkin bila mati jadi anak pusaka tu, jadi dia pun kata kaki jadi itu senang-senang kaki kalau tak tukar nama selalu, takut jadi macam dia buat dulu. Lalu dia tukar nama anak dia, lalu mati dapat pada anak dia dapat pada cucu dia, dapat pada orang lain. Dia yang mula-mula buat khianat tadi menanggung dosa. Menanggung dosa. Maka ingat zaman Nabi dahulu pun pernah berlaku ambil tanah orang. Ada seorang orang tua ni, dia menghidupkan tanah yang mati. Bila dia menghidupkan tanah yang mati, maknanya tanah kosong hidup. Kita ni kalau tanah kerajaan yang kosong lah, tanah kerajaan yang kosong, kita ni tengok tanah ni kosong, tak ada orang punya, tapi hak kerajaan, kita boleh bercucuk tanah, menghidupkan tanah tadi. Kemudian bila kita menghidupkan tanah tadi, maka kerajaan mesti kena beri pada kita. Ada dalam kitab fiqh dalam bab Ahyatul Mawat, iaitu menghidupkan bumi yang mati. Maka kerajaan kena pun beri, maka dapat milik kita. Maka ada orang tua zaman Nabi dulu, dia tengok tanah kosong, dia pun hidup tanah. Maknanya dia pun bercucuk tanah. Duduk tanam, akhir sekali tumbuhlah hasil. Bila nak sampai tumbuh hasil, datang orang muda kata, Pakcik, tanah yang Pakcik usahakan itu adalah tanah saya. Kata orang muda tadi. Adalah tanah saya. Jadi Pakcik tadi pun terkejut. Dia kata selama ni dia tanya orang memang tak ada. Akhir sekali berlaku perbalahan di antara orang tua dengan orang muda tadi. Bila balah-balah kali, akhir sekali diajukan masalah ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun tanya, Pakcik, cuba Pakcik cerita macam mana mengenai asal usul tanah. Dia orang tua ni tak apa pandai cakap. Cakap dengar hak betul. Pakcik pun cerita tanah ni macam ni nampak kosong, tak ada orang. Pakcik pun usaha sehinggalah dapat tanaman gini. Akhir sekali datanglah orang muda ni mengaku. Maka Nabi pun tanya pada orang muda tadi. Orang muda tadi dengan kepandaian dia cakap, akhir sekali siapa dia habis beri hujah, Nabi pun hukum. Nabi hukum ikut zahir saja. Kalau kita sebagai hakim, kemudian hak depan ni dia khabar hak bohong, kenyataan yang palsu, kemudian dipanggil saksi yang palsu, kita tak tahu. Kita tak tahu, maka kita pun menghukum di atas mengikut saksi yang palsu tadi, kenyataan yang palsu tadi.
ikut cara zahir, maka hakim tadi tidak bersalah. Sebab dia ikut cara zahir, sebab hakim tak boleh baca bagi yang hati. Tak tahu. Maka Nabi pun bila saja pocik tadi, orang muda tadi, dia beritahu kepada Rasulullah macam ni, Nabi pun putuskan. Nabi kata, pocik, tanah ini mengikut apa yang pocik hujahkan tidak meyakinkan saya tanah ini milik pocik. Maka apa yang pocik hujah ni tidak kuat hujahnya. Maka mengikut pandangan saya, tanah ini tidak akan menjadi milik pocik. Tetapi seandainya kalaulah hak ini memang hak pocik, tetapi diambil oleh orang, maka pocik akan diganti oleh Allah Ta'ala satu tempat di dalam syurga, terbaik-baik tempat. Lalu pocik tadi pun walaupun tanah dia diambil, tetapi dia gembira kerana dijamin oleh Nabi. Dan dia tahu memang ni tanah dia, tapi dikhianati, diambil oleh orang lain. Lalu Nabi pergi ke orang muda, Nabi kata, apa yang kamu hujah tadi meyakinkan saya tanah ini milik kamu. Maka saya akan serahkan tanah ini kepada kamu. Tetapi ingat, kalaulah kamu mengambil hak orang dalam keadaan tidak sebenar, kamu akan menanggung dosa yang amat besar. Segala ibadat kamu tidak akan diterima oleh Allah, dan kamu akan duduk di dalam neraka kekal. Akhir sekali orang muda tadi rasa takut bila Nabi buat macam tu. Nabi kata macam tu. Akhir sekali orang muda tadi mengaku, tak, memang tanah tu bukan tanah saya. Sebaik mengaku. Kadang-kadang kalau orang tu ada iman, kita cakap agama lain sikit. Kalau ada iman, kalau ada iman lah, kabur sikit, dia rasa takut juga. Ataupun dia ambil dulu, lama-lama dia rasa tak ada, dia kata bayar mula lah. Itu orang, tanda orang tu ada iman. Jadi dia kata, sebab itu dia kata di sini awal-awal lagi dia kata yang ketiga dosa. Ada juga dosa mengenai dia dengan Allah Ta'ala saja. Ada mengenai dosa diri dia saja, tak berkaitan dengan orang lain. Seperti dia minum arak tu diri dia je. Dengan Allah seperti dia tinggal semayang saja. Tinggal semayang saja, tak berkaitan dengan orang. Ataupun dengan diri dia je. Dengan diri dia saja, dia minum arak sebagai contoh. Ataupun dia main alat-alat muzik, itu untuk dia saja, selagi mana tak ganggu orang lain. Berdosa atas diri dia. Tetapi dia kata yang ketiga, antara dia dengan hamba Allah Ta'ala yang lain, dia dengan orang lain, inilah yang lebih payah. Kadang-kadang melibatkan harta, maka harta wajib dia hantar balik, beri balik kepada empunya. Jadi hak tu macam mana? Hak tu dia kena beri balik kepada tuan dia. Dia kata minta maaf banyak, memang ayah awak sudah beli tanah dulu. Sudah beli tanah. Dia kata saya merasa menyesal sungguh. Setelah saya dengar kuliah, kata harap berdosa besar ataupun rasa mari insaf dalam hati, saya kena bayar balik lah. Maka dia kena bayar 2,000 ke bayar 200,000? Bayar mengikut harga pasaran. Bayar balik. Jangan ambil hak orang lain. Saya pernah menyelesaikan satu kes, tapi rasa tak selesai mana juga. Mengenai satu orang, kawasan masjid ni kawasan masjid. Bila masjid tadi dia kecek sikit kawasan dia penuh, maka dia nak luahkan tanah dia, nak luah kawasan masjid, nak tambah sikit menara, nak tambah tempat semayang. Tempat semayang. Lalu dia pun membelilah pihak masjid, dengan jemaah ramai-ramai, buat kutipan nama sikit, beli tanah. Beli tanah dengan rumah yang berjiran dengan masjid. Maka dalam tu ahli masjid juga jual tanah tadi. Maka dia pun bayar dalam masjid, disaksikan oleh orang ramai. Tetapi pihak masjid tak tukar nama. Maka lamalah berlaku perkara ni, sehinggalah anak dia yang bukan kaki masjid dan mak ayah dia dah meninggal. Dia timbul masalah. Jadi mak ayah dia dah meninggal dah. Jadi mak yang jual dulu ataupun ayah yang ada juga dah tak ada dah. Maka anak dia ni bila tengok anak dia masjid pun mula nak buat luas sikit, maka anak dia pun cek dekat jabat tanah, dia dapati bahawa tanah ini nama mak ayah dia.
mak ayah dia masa tu kes tu, kalau tak silap mak ayah dia baru lagi meninggal, masa kes nak bagi harta saka. Maka dalam keadaan macam tu, dia pun pergi report. Dia kata masjid ni ambil tanah dia tanpa minta izin dengan dia. Lalu pergi siasat-siasat, saya pergi jumpa dengan imam sendiri, saya pergi jumpa dengan jemaah masjid. Dikatakan bahawa kami sudah membelinya ramai-ramai dan disaksikan oleh jemaah. Tapi silapnya kami kerana kami tidak tukar nama. Itu je. Kalau dia nak naik mahkamah, dia kata kalau nak naik mahkamah mungkin kita kalau dia menang, ambil lah dia kata. Tapi dia tanggunglah dekat negeri akhirat tu lah. Katanya orang ahli masjid. Lalu kita suruh orang lain pula tolong maklumkan kepada anak dia, sekarang ibu kamu atau ayah kamu sudah jual dah. Jangan ambil hak orang kerana ia melibatkan dosa yang amat besar. Baik, kita tengok. Maka wajib bahawa engkau kembalikan atas empunyanya, atas hak dia, bagi balik. Maka jika dapat engkau kembalikan, maka kalau kamu mampu kembalikan, biarlah harta kita hilang sedikit pun tak apa, asalkan kita tidak menanggung dosa. Selagi mana kita boleh tebus dosa kita di atam ke dunia, tebus. Dekat negeri akhirat tak boleh nak tebus dah. Dan kalau negeri akhiratnya macam mana? Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis, adakah kamu tahu, adakah kamu kenal siapakah orang muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata sahabat Nabi, muflis yang kami tahu ialah orang yang tidak ada piti dan tidak ada harta. Kita faham itulah muflis. Lalu Nabi berkata, bukan, muflis ini orang yang datang dekat negeri akhirat bawa pahala. Pahala semayang, pahala puasa, pahala haji, pahala pergi dengar. Ni mari-mari belajar ni dapat pahala insya-Allah. Kemudian pahala sembahyang sunat, pahala membaca Quran. Marilah ke pahala. Dia datang jumpa Allah bawa pahala. Tetapi apabila dia datang jumpa Allah bawa pahala dan dia telah khianat orang masa datang ke dunia, maka pahala dia diberi kepada orang yang dia khianat. Dia khianat, habis pahala dia akan beri. Maka sudah tidak ada pahala langsung pada tubuh dia, pada diri dia. Lalu tidak mencukupi, dalam satu hadis kata tak cukup. Lalu orang yang dia buat khianat dulu ada banyak dosa, lalu dia ambil dosa orang tadi, dia letakkan atas dia. Dalam pahala dia tu dia beri ke orang, dosa orang dia ambil. Dia ambil. Nabi kata inilah dia orang yang muflis dekat negeri akhirat. Sebab tu saya nak beritahu, kalau kita boleh tebus di atas muka dunia, tebus. Jangan sayang harta kita. Kita telah mengambil hak orang banyak ni, sia-sia 1,000, cari duit 1,000, bayar sebelum kita kena tebus ke akhirat. Tebus ke akhirat, duit tak ada benda dah. Tebus dekat akhirat, ditebus dengan pahala. Kita dah kurang pahala, tak tahu hak depan saya ni banyak pahala. Kalau saya memang dah buat catong lah. Pahalanya. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, maka jika dapat engkau kembalikan, maka jika lemah engkau yang demikian itu, yakni dengan arti kata kamu ini tidak mampu nak menunaikan dia, nak bayar dia itu, kerana ketiadaan kamu dapat akan dia, yakni kamu tidak dapat harta yang kamu ambil akan dia dulu. Maknanya kalaulah katakan kamu lemah maknanya tak mampu nak buat macam mana, tak ada duit nak bayar. Tak ada duit nak bayar. Kemudian dia kata dahlah kita lemah, tak mampu dah nak bayar, dan kita memang tidak ada nak bayar balik pada dia. Yang pertama nak beritahu bagi orang yang kita bagi hutang ke orang ni, kalau kita bagi hutang, ke orang, pertama kalau boleh kita letak masa sikit, bila pun nak bayar. Kalau boleh. Jadi dia pun kata dalam masa 3 bulan lagi saya bayar. Kemudian kadang-kadang dia bayar sama sampai masa dia tak boleh nak bayar. Lalu kita sunat menangguhkan dia. Kita sunat, tak apalah saya beri tempoh awak lebih, bukan 3 bulan lagi.
Lalu dalam keadaan macam tu, kita siapa 3 bulan lagi, habis 3 bulan dia tak mampu nak bayar juga, maka kita sunat memotong sebahagian daripada hutangan kita. Kalau dia hutang 1000, tak apalah, bayar 700 lah, ataupun bayar 500. Kemudian sampai masa dia tak mampu lagi bayar, tak apa, kita tangguhkan lagi. Bila kita tangguh lagi sampai masa dia tak mampu bayar, kita potong lagi. Dah sehinggalah kita halalkan dia. Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang meringankan kesusahan orang di atas muka dunia, maka Allah Ta'ala akan meringankan kesusahannya di negeri akhirat. Kalau betul-betul dia susah, kali dia ngelak, dia tanggung ke akhirat kelak. Dia mengelak, maknanya dia kata hamba tak ada piti, padahal ada. Itu dia tanggung lah dekat negeri akhirat. Dalam satu hadis Nabi menceritakan ada seorang hamba Allah, dia ni orang yang kaya. Kemudian dia ini memberi hutang kepada orang. Orang tak ada duit, dia bagi hutang, dan dia tak minta hutang, kecuali orang yang berhutang tu bayar hutang. Sehinggalah masa dia nak mati, dia pesan pada anak dia, jangan minta hutang pada orang. Lalu dia pun kata apabila dia mati, dia menghalalkan segala hutang-hutang orang lain. Lalu Nabi mengatakan bahawa orang ini dimasukkan ke dalam syurga kerana dia telah meringankan bebanan orang-orang yang susah. Sebab tu kita tak payahlah marah-marah orang. Kalau orang tu ngelak tu lain lah. Tetapi kita kalau boleh ringankan kesusahan orang, hanya tengok pada orang. Ada orang memang sengaja buat lambat-lambat, ataupun dengan arti kata memang masa niat tu, masa hutang tu niat hamba bayar dah. Niat hamba bayar dah. Orang yang macam ini tidak akan senang. Tidak akan senang orang macam ni. Baik, kita tengok. Dan dia kata kerana ketiadaan kamu dapat akan dia, ataupun kamu papa daripada harta, tidak ada harta. Dah kita dah jadi papa. Maknanya bukan kamu nak bayar, tapi papa. Maka kamu minta halalkan daripadanya, minta halal lah daripada dia. Minta maaf kalau demo nak minta pun pada saya tak mampu nak bagi. Saya sudah tidak ada harta lagi. Maka kita ni kalau tengok orang tu benar-benar susah, maka halalkanlah dia. Maka jika ada ia harta, dan jika lemah engkau daripada yang demikian itu dengan ketiadaan, seperti rai empunyanya, ataupun harta tu ada, maknanya kita memang nak bayar hutang. Maka jika ada ia, yakni ada harta, dan lemah engkau daripada yang demikian itu, lemah kita nak minta halal dengan dia, ataupun lemah kita nak bayar sebab dia tak ada. Maka lemah dia kata, tak ada nak jumpa pula. Dengan ketiadaan seperti raib empunyanya, seperti raib dia. Apa makna raib? Dia ada ilmu raib hilang dah. Boleh jadi dia dah berpindah, ataupun dia sudah mati, ataupun tak ada lah, dia tak ada dah, tak tahu, tidak dapat kenapa nak hubung, cari dalam tanya-tanya sahabat, takut ada nombor telefon pun tak ada juga. Maka dia sudah tidak ada raib, ataupun sudah mati, ataupun ia sudah mati, dan dapat engkau sedekahkan daripadanya. Maka kita kena sedekahkan harta tadi, niat untuk dia. Tapi kalau kita tahu dah kita berhutang dengan orang ni mati, kita kena beri kepada ahli waris dia. Dia bujur mati tak payah bayar, ramai gitu. Kita kena bayar, hutang orang kena bayar. Hutang orang ni dibayar, dia dibawa mati. Jadi dalam keadaan macam tu, bila kita dapati bahawa dia ni maknanya tak ada lah, tapi tak ada tu kena cari dulu, usaha dulu, tanya-tanya sahabat-sahabat ke,
Tanya dengar dia duduk kat mana bab kita nak bayar ni. Maka kalaulah memang benar kita tak jumpa dia, tidak tahu, maka sedekahkan daripada harta dia. Harta dia lah yang kita nak bayar tadi. Maka kita pun infak lah, seperti kita infak di masjid-masjid. Tapi nak comel kalau boleh, infak hak bahagian harta wakaf. Kita tengok orang nak beli tanah untuk buat kebajikan, untuk dijadikan harta wakaf. Ataupun kita tengok ada masjid-masjid yang belum lagi siap, ataupun madrasah-madrasah yang belum lagi siap, ataupun rumah-rumah anak yatim, hospital, maka kita infak lah. Kita infak. Andai kata harta yang kita infak tu dibeli bata, 200 ringgit ataupun 300 ringgit. Kita beli bata-bata, hampir bata tu dekat 1000 contohnya. Dekat 1000 ataupun 1000 lebih. Maka bata tadi pun dibuat bangunan. Selagi mana bata itu ada, maka pahala sampai kepada orang yang beri hutang pada kita. Jadi nak beritahu. Tapi kalau kita jumpa dia, kita tayar pergi kawan, nak pergi ke sejid, dah kena pergi ke dia. Kalau kita jumpa dia, memang kita berhutang dengan dia. Maka dia kata di sini, dah nak buat macam mana, dah orang dah tak ada, maka sedekahkan kepada tempat-tempat kebajikan, lalu diniatkan kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Maka perbuat olehmu akan dia, yakni kamu buatlah macam tu sebagai sedekah. Sedekah atas nama dia. Tak tu ingat, hari ini kita tengok orang tak boleh lari daripada hutang. Hutang belaka. Saya pun hutang, demo semua pun hutang semua. Tak boleh nak lari daripada hutang. Nak lari dari hutang. Sekurang-kurang tiap-tiap bulan hutang BAP BAI. Paling kurang hutang tetap hutang. Kerja atas bulan kena bayar. Duduk rumah sewa hutang sama tiap-tiap bulan. Kena bayar sama. Hutang tak boleh nak lari. Hutang ni kata ulama ada 3. Satu dia panggil hutang hajah, hutang keperluan. Mula kita berhutang ni sebab benda-benda yang kita perlu. Yang kedua dia panggil hutang darurah ataupun hutang darurat. Hutang yang terpaksa. Yang ketiga dia panggil hutang rufahiyah, yakni hutang bermewah-mewah. Siapa yang berhutang darurah, hutang yang terpaksa, seperti nak makan. Dan kalau tak ada harta sikit nak makan tu macam mana? Maka wajib pemerintah bertanggungjawab. Begitu juga bila kita ada orang kita ni sebagai hidup berjiran, tiba-tiba jiran kita hidup dalam keadaan susah, maka orang ni kena tolong. Orang yang susah ni kena tolong, jiran ni kena tolong. Tapi kalau jiran tidak tahu dia ni siapa nak makan pun tak ada, siapa pun darat, maka wajib atas dia berhutang. Bukan sudah. Asal orang kerja lain macam kata apa ni, ada seorang kata benda. Tak apa dia kata untuk apa ni, nak cari rezeki daurat. Mana boleh? Jadi dia tak payah kerja lain lagi, dia tak ada kerja tu, dia kena berhutang untuk nak menyelamatkan dia. Maka hutang ni dia panggil hutang darurah. Siapa yang berhutang dalam kata hutang darurah, dia tidak boleh nak bayar, maka Allah Ta'ala akan bayar. Macam mana Allah Ta'ala bayar? Baik, katakan orang yang berhutang hari darurah ni memang dia tak boleh bayar. Maka Allah Ta'ala akan bayar. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kepada orang yang beri hutang, kepada orang yang benar-benar susah. Kepada orang yang benar-benar susah. Siapa nak makan tak ada. Masyarakat kita ada macam tu, bukan tak ada. Saya ada didatangi macam tu. Berapa kali ustaz beras tak ada biji pun. Saya pun berilah. Rupanya saya pun tak ada beras biji. Saya dah beli lagi. Maknanya jadi nak beritahu, susah, dalam keadaan susah kita bantu dia. Ini dia panggil hutang darurah. Hutang darurah ni hutang yang melibatkan seperti makanan, nak makan. Jadi terpaksa. Itu kena hutang. Dan yang kedua dia panggil hutang hajah, hutang keperluan. Cukup sekadar yang perlu saja. Benda-benda yang tak penting tak payah berhutang. Nak berhutang beli TV lah ya.
Tak payah dah. Benda tu tak penting mana. Kita berhutang ni dengan tujuan katakan beli makanan dia lah. Lain pada tu macam nak untuk rumah keperluan. Ataupun kereta sekadar perlu je. Kereta murah-murah dah. Sekadar yang perlu saja. Lepas tu jadi lah. Hutang ni pun wajib kena bayar. Wajib kena bayar. Dan satu lagi hutang yang ketiga rufahiyah, hutang mewah. Toyota GS dia tu ambil S50. Contoh tu bukan ambil tu orang bagi tu. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, maknanya kenderaan kita dah ada dah. Kita nak hutang kau comel lagi. Kita pun beli kacil tak mampu lagi beli busa. Maknanya dia agak kaki juga mampu lain kan, beli usaha pula. Dia tak ada apa-apa lagi. Jadi usaha pun tak mati lagi. Akhir kali ambil kenari pula, terbang di udara. Lepas terbang udara, akhir kali nak menyelam pula, beli kelisa pula. Habis binatang-binatang dia ni. Jadi nak beritahu, kalau untuk bermewah-mewah memang tidak dibenarkan oleh syarak. Tidak dibenarkan. Kalau hutang wajib bayar. Baik. Sebab itulah orang yang mati syahid, dia berperang fi sabilillah. Dia berperang fi sabilillah, dia layak mati syahid, terus masuk dalam syurga. Tetapi dia ada hutang, tak boleh dapat ganjaran mati syahid. Itu orang mati syahid dah. Dah apatah lagi dengan orang-orang macam kita ni buat ibadat-ibadat biasa ni. Kalau ada hutang menyebabkan amalan kita tidak terangkat. Baik, kita tengok. Mana yang tak cuba cari pula. Baik yang dua baik. Allah, macam nak start mula. Okey, jumpa. Ataupun sudah mati. Ataupun dia gaib, ataupun sudah mati, dan dapat engkau sedekahkan daripadanya, maka kamu sedekahlah daripadanya. Maka perbuat olehmu akan dia tu akan sedekah. Ni adalah sedekah akan dia. Dan jika tiada dapat, tak boleh juga, maka lazimkan kamu memperbanyakkan kebajikan kamu. Banyak ibadah, buat banyak-banyak ibadah, dan minta doa pada Allah, dan tolong doalah kepada orang yang telah menolong kita. Kena bagi doa pada dia. Kita buat banyak-banyak ibadat supaya pahala tadi boleh bagi pada dia. Nak bagi harta tak ada lah. Kita buat ibadat, maka kalau ada apa-apa kita mengaji Quran, maka kita hadiahkan pahala Quran ini. Saya hadiahkan pahala Al-Quran ini kepada sahabat saya yang baik hati, Sianu bin Sianu kita sebut. Berapa sebab kita ada hutang dia, tapi kita tak ada piti nak bayar. Tak ada piti nak bayar, maka kita pun berzikir, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahlil. Zikir dan tahlil, kemudian kita hadiahkan kepada dia. Hadiah kepada dia. Dan kembali kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Kembali kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan menghinakan dia kepadanya, dia dirimu lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak minta kita pun banyak-banyak doa, banyak-banyak ibadat kepada Allah, dan kita hendaklah rendah diri kita depan Allah dan rasa hina depan Allah. Sebab tu kita ni kalau nak bertaubat, bangun malam-malam, ambil air semayang, angkat takbir 2 rakaat, semayang sunat taubah. Semayang sunat taubah. Lepas semayang sunat taubah, dulu atas tikar sejadah, menghadap kiblat, kemudian munajat. Munajat ni maknanya berbisi-bisi dengan Allah, munajat sambil kita kata, ya Allah, saya ini manusia yang banyak dosa, hadap cakap saja, siang suruh orang buat baik, malam buat jahat. Saya ini pandai suruh orang dia buat baik, kemudian tunjuk orang alim padahal diri tidak alim.
Lepas tu kita kata ni, jadi kita pun cerita kejahatan kita. Saya ni banyak dosa. Siang hari tadi saya suruh orang baca Quran banyak, tapi saya malam-malam sikit abuk pun tak buka Quran. Jahat sungguh saya, ya Allah, dosa sangat saya. Kita hina, kita sebut nama kita depan Allah, tapi jangan khabar korang. Begitu rupanya kalau kita khabar korang. Jangan. Kita pun cerita dosa-dosa yang telah kita lakukan kita depan Allah Ta'ala. Kemudian kita pun berazam, ya Allah, saya tidak akan melakukan kejahatan tadi. Minta kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh. Tetapi kalau ada hak orang, kena hantar balik. Bila tak ada dah, kita tak mampu nak hantar balik, maka kita kena bertaubat kembali kepada Allah. Yakni bertaubat kepada Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala, bahawa reda akan dia daripadamu pada hari kiamat, supaya Allah Ta'ala reda, supaya kita diampunkan dosa dan diberi rahmat juga kepada orang yang telah memberi bantuan kepada kita dahulu. Ini jalan dia. Ingat, kesusahan kita secara mana, ada jalan penyelesaian dia. Yang masalahnya, nak kembali ke tambah kepada Allah. Kita nak berubah ke tambah berubah? Atas kita belaka sebenarnya. Kalau kita nak berubah, kita belajar cepat berubah. Kalau kita tambah berubah, kita belajar Tok Guru turun dari langit pun tak berubah. Macam mana pun atas kita sebenarnya. Kalau kita nak berubah, insya-Allah kita boleh berubah. Maka nak beritahu, dan kita tak mampu dah hak dosa-dosa tu, dosa-dosa kita, hutang-hutang kita tak mampu nak bayar, ini melibatkan harta, maka kita minta ala halal. Dekat negeri akhirat biarlah kita selamat. Maka Allah Ta'ala mengasihi hamba dia, dan Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dia kata, dan ada pun barang yang ada dosa mu itu pada diri. Dia kata dosa yang melibatkan diri kamu, tapi berkaitan dengan orang lain. Maka dia kata seperti engkau membunuh orang, Wa man qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dalam keadaan sengaja, tak sengaja tu tidak termasuklah ayat ni. Dalam keadaan sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka jahanam. Maka membunuh orang, dosa dia besar. Ini bunuh dalam keadaan sengaja. Maka dia kata, seperti engkau membunuh orang, ataupun engkau melukakan orang, ataupun kita buat luka ke orang. Luka korang dengan keadaan yang tidak sebenar. Kalau sebenar tak pura. Seperti doktor dia operate kita, dia belah perut kita, dia cabut kaki tu, dia pun jahit pula. Tu tak payah kisah, takkan nak kisah dia. Kita tak, dia hak tu dengan perkara yang sebenar. Maka dia kata seperti bunuh orang ni dosa yang amat besar. Ijtanibu sab'an mubiqat, jauhkan kamu daripada 7 dosa besar. Wa ma hunna ya Rasulullah, apakah dia 7 dosa besar? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, asihru, buat sihir pada orang. Yang ni kita khianat orang dengan melakukan sihir, menyebabkan orang yang kena sihir itu dalam keadaan menderita. Derita tak nampak zahir sehat saja, tetapi sebenarnya dia sakit sebenarnya. Kena sihir. Ini dosa yang amat besar. Dan yang ketiga yakni qatlul nafsi allati, membunuh orang dalam keadaan tidak sebenar. Yakni dengan dikata qatlun nafsi, yakni membunuh manusia, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan. Jadi yang ketiga bunuh orang. Ini dosa besar. Jadi dia kata sekali melibatkan orang lain.
melibatkan orang lain, maka seperti membunuh orang ataupun engkau melukakan orang, maka wajib atasmu itu menyerahkan diri kamu daripada qisas, maka kepada aulianya, yakni kepada orang yang membunuh, kepada ahli keluarga dia. Jadi nak beritahu kena serah diri supaya dikisaskan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu laksanakan hukuman qisas, bunuh balas. Disebabkan ataupun dalam bab pembunuhan. Dia bab bunuh ni dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, hendaklah qisas, kena bunuh balik. Kalau ahli keluarga tadi mana tidak memaafkan dia, boleh jadi dia bunuh dalam keadaan zalim. Jadi ahli keluarga tidak memaafkan dia, dan setelah dibicara memang ternyata dia membunuh ataupun dia mengaku membunuh, lalu hendaklah dikisah, kena bunuh balas. Hari ini dia matikan orang, esok orang matikan dia. Yang kedua, dia memang membunuh orang, tetapi dia memang sesat. Memang sesat. Lalu dia minta dengan keluarga dia. Keluarga dia kata tak apalah. Tetapi dia kena bayar dia panggil bayar diat. Dia kena bayar kepada ahli keluarga. Bayar orang ni banyak mana? Tak banyak mana. Lebih kurang nilai 100 ekor unta. Tak tahu ekor unta apa lah. Siapa rajin beli unta sini? Rajin? Tak ada. Unta ni saya tak tahu, saya reka je ni. Andai kata seekor tu 8,000, andai kata, maka kali dengan 100. Kali dengan 100. Patut kena bayar nilai ayam macam tu. Maka dia bekerja, dia hanya boleh ambil bahagian untuk nak makan minum. Dia tak boleh beli kereta, boleh. Dia kena bayar kepada tu sampai kepada nilai yang 100 ekor unta. Itu kena bayar dia. Itu kalau membunuh orang. Maknanya. Yang ketiga, ahli keluarga sangat baik. Dia pun kata oleh kerana awak insaf, awak sudah insaf, dia kata tak apalah, saya memaafkan awak. Ahli keluarga maafkan belaka, semua ahli keluarga setuju maafkan dia. Maka dia ini kena bersyukur kepada Allah, dan disunatkan juga berilah apa-apa kepada ahli keluarga si mati. Ini kalau memaafkan dia. Tapi nak cari mana hak baik gitu. Allah kalau boleh gitu. Syukurlah dia kepada Allah, taubat. Baik, kita tengok. Malah baca panjang-panjang dah jumpa mau. Kepada aulianya, hingga dikisah mereka itu, hinggalah kena kisah mereka itu daripadamu, ataupun menjadikan mereka itu akan kamu di dalam halal. Sehinggalah kamu kena kisah, hinggalah kamu mati, maka tidak bawa lah dosa mati nanti. Ataupun kita minta dia halalkan, maknanya dia maafkan kita. Maafkan kita. Maka jika lemah engkau daripada yang demikian itu, kita minta maaf, dia kata tiada maaf bagimu. Maknanya tak ada dah. Lemah dah dia kata. Maka kembali kamu kepada Allah dengan merendahkan diri dan menghinakan akan dia kepadanya, bahawa redakan dikau pada hari kiamat. Baik, kalau minta halal, maka demo kena bayar, ataupun dengan arti kata patutnya kena bayar, tapi dia kata pun tak apa, tetapi kita kenalah kembali kepada Allah, rendah diri dan bertaubatlah kepada Allah. Kalau kena kisah tak ada kisah bunuh balas balik mati. Jadi kalau kena bayar dia lah. Kalau dimaafkan, maka kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu dosa yang besar, membunuh orang kerana dia berkaitan dengan orang lain. Hari ini kita tengok Nabi sebut di akhir zaman, akhir bila nak berlaku kiamat, manusia membunuh di mana-mana saja. Lalu Nabi mengatakan bahawa yang kena bunuh tak tahu dosa dia.
Dan yang peliknya, yang membunuh tak tahu apa sebab dia bunuh orang tadi. Ini berlaku di akhir zaman. Nabi kata dah, di akhir zaman berlaku pembunuhan. Yang kena bunuh tak tahu salah, yang membunuh tak tahu kenapa dia bunuh orang tadi. Tak selamat. Tidak selamat. Jadi kita tengok di dada-dada akhbar, kita baca dalam akhbar, kita buka dalam internet, kita buka saja mana-mana didapati pembunuhan. Boleh dikatakan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan mana ada semua pembunuhan. Kalau kita tengok dalam TV edisi siasat sebagai contoh, maka ada sama bahagian pembunuhan ataupun majalah 399. Ya tak? Ya. Saya 3 majalah 3. Allah, ya kita tak tahu lah. Saya lama dah tengok TV. Tengok TV kalau tidak buka. Maknanya. Baik, kita tengok. Maka dia kata, tapi bahagian tu, dan ada pun kemaluan. Kemaluan, yakni dosa pada kemaluan orang, seperti engkau upah orang ataupun engkau tuduh orang. Masuk kemaluan itu maknanya kehormatan. Kehormatan dia panggil maruah. Jangan menjatuhkan aib orang, jangan menjatuhkan maruah orang. Ni dituduh orang macam-macam. Tuduh orang liwat lah. Dah bunuh sabar. Lepas tu dia mengaku pula dia kena tuduh. Dia kena liwat. Kalau dia mengaku dia kena liwat, dia kena hukum. Saya nak beritahu Allah macam-macam berlaku hari ni benda-benda. Jangan tuduh orang. Jangan tuduh orang perkara-perkara yang macam tu, yang mengairkan orang satu hal, mengairkan diri dia. Dia tak rasa apa-apa. Mengaku dia kata dia kena, tapi jalan tutup rumah tu akan bawa muka. Dan dalam mana seorang aku. Tu nak beritahu. Baik, kita tengok. Maka dia kata, yakni dosa pada kemaluan orang seperti engkau upah. Umpat, bukan upah tu umpat. Umpat. Engkau umpat orang seperti kita kata orang memang sedap kata kau orang. Memang sedap. Dia kata kau orang Allah sedap. Tapi kita rasa mana kalau orang kata kita? Dah ingat dia kata kita ingat dia baik ingat. Kita pun balas lalu. Awak tahu tak? Dia kata saya, dia tu teruk lagi. Mari mula. Dia pun kata-kata jangan. Jangan kita duk kata korang. Sebab ada kisah zaman Nabi dahulu. Saya ada cerita malam tadi kuliah Maghrib, mengatakan bahawa seorang wanita yang sangat soleh. Soleh macam mana? Katanya wanita ini di siang hari puasa sunat dan membaca Quran. Menghabiskan masa puasa sunat, baca Quran, ibadat-ibadat sunat pun wajib pun buat pula ke, dan malam berjaga malam. Lalu orang pun puji. Sebab tu kita tengok orang baik, jangan puji lagi. Kita tak tahu. Takut kita puji dia jadi sombong tak kabur. Tapi orang pun puji dia. Bila orang puji-puji dia, lalu ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang wanita itu? Wanita yang mana? Wanita yang sembahyang malam, baca Quran, puasa sunat. Nabi menjawab, wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Wanita sekuat tu ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu menjaga mulut dia. Sebab tu Nabi sumpah, wallahi 3 kali Nabi sumpah, demi Allah. Orangnya tu sampai sumpah hidup sekali. Sahabat Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah? Tidak akan masuk syurga orang yang menyakiti jirannya dengan mulutnya. Nabi marah. Jadi nak beritahu, kena jaga, jangan umpat orang. Kita tengok orang tu, jangan kata lagi. Baik sangka. Baik sangka dulu. Kita kena banyak baik sangka. Masa saya pergi ke Yaman dulu, Abdullah Syihab, Habib Syihab selalu nasihat orang. Dia kata, baiklah sangka kamu kepada orang lain. Bila kita baik sangka, terselamatlah kita daripada dosa-dosa lidah. Jadi kalau boleh, kita baik sangka. Tengok orang tu jalan, jangan kata lagi. Jangan kata lagi. Macam sahabat saya kena kesian, dia Tok Imam. Satu hari adik dia mari rumah, dia pun bawa adik dia naik motor. Orang kata Tok Imam dia bawa orang pulang.
Dia muda, kawan tu adik kandung dia. Adik kandung dia. Habis orang kata ke dia apa, dia tak tahu. Dia tidak tahu. Lalu dia tuduh orang, ini fitnah dosa besar. Jadi dia kata, macam saya pergi masjid wilayah ni, saya nak belajar dengan Syekh Nurdin. Syekh Nurdin ni ulama hebat lah. Jadi kita pun masuk belajar, masuk dekat pengenalan. Masa tu belajar dah rasanya. Kemudian malam tu saya pun keluar nak cari kitab sikit, nak tengok kitab-kitab. Dia pun ada di situ. Dia pun ada 2-3 orang perempuan tu jauh sikit. Kemudian dia pun pergi dekat orang perempuan pun pergi dekat kereta. Dia pun pergi dekat kereta. Kita pun tengok Syekh ni cakap, tahan orang puak. 2 orang pula. Lepas dia bercakap, lalu dia salam kedua-duanya. Kita buat pada mari. Dia salam dengan orang puas 2 orang. Maka saya pun tengok, saya kata, mana ulama Indonesia ni dia salam orang puas. Ku ada pandangan tunggungan nak mungkin boleh pesengan. Rasa dia berlawan seorang diri. Ni saya tak kata orang. Saya pun tengok dah jadi Syekh ni, tak boleh belajar dengan Syekh ni. Salam orang puas pula. 2 orang pula salam. Comel-comel pula tu. Akhir sekali, saya tak tahu, mungkin dengan keilmuan yang tinggi, mungkin dia ada kasyaf ke Wallahualam. Dia kata, semalam orang yang lihat saya bersalam, dia bersalam dengan perempuan itu adalah isteri saya. Jadi kesimpulan, kalau ustaz ada 2 orang apa, jangan kata ustaz Gamal ustaz Gamal seorang je. Maknanya, tapi kalau dia kali pun jangan kata lagi, siasat dulu. Tapi tak ada cita-cita, tak ada lagi. Okey, baik. Dah jumpa pula. Jangan umpat. Seperti engkau umpat orang ataupun engkau tuduh orang. Seperti engkau tuduh orang, jangan tuduh orang. Tuduh orang dengan tuduhan palsu, tidak dibenarkan oleh syarak. Maka kita dilarang menuduh orang. Maka dia kata, atau engkau tuduh orang, atau engkau maki orang. Dengan perkataan yang kesat, dengan perkataan yang buruk, maka kita dilarang menyebut kata-kata yang tidak elok. Maka sebenarnya bahawa engkau dustakan dirimu pada hadapannya orang yang engkau kerjakan akan dia, demikian itu padanya. Yakni yang kita umpat tu, yakni kita dustakan dia. Kita kata dia macam ni, kita umpat, maka hukum dia berdosa besar. Dan bahawa engkau minta halalkan daripada orang yang engkau perbuatkan, maka tidak dapat tidak, kita kena minta halal. Ni payah nak kata. Yang dikatakan payah tadi, dengan dia kata kita kena minta halal dengan dia. Boleh tak, sanggup tak kita pergi minta maaf, saya kata awak berkarung-karung, kata awak. Kita kata, saya kata awak banyak, saya kata awak. Boleh tak kita kata gitu? Susah. Susah, sebab tu dia kata susah. Kemudian kata apa? Kita pula kena beritahu, ataupun kalau rasa payah, bolehlah kita beritahu. Minta maaf lah, hari raya minta maaf. Kalau saya ada kata awak, kalau saya mana-mana masa bala tu ada kata awak, dan mungkin pun awak kata kat saya. Maknanya maka saya minta maaf pada awak banyak-banyak, dan awak pun gitulah, maafkanlah saya. Maka dia kata di sini, kita minta halalkan daripada orang yang engkau perbuatkan akan dia, yakni engkau orang yang engkau tuduh. Yang kita tuduh dia, yang kita ceca dia, yang kita maki dia, yang kita umpat dia. Maka jika engkau mengerjakan akan dia, jika kamu memang benar-benar tuduh dia, benar-benar kata ke dia,
Dan jika tiada dapat seperti engkau, apa tu? Takut. Takut. Jika engkau takut bertambah marahnya dan bergerak-gerak fitnah, maknanya semakin bertambah fitnah, jadi baloh lagi. Maka kalau dalam keadaan kita takut macam tu, takut dia bertambah marah, boleh jadi kita tahu dia ni jenis orang yang tak boleh. Boleh dah cepat pandang barang dan sebagainya. Maka menzahirkan yang demikian itu, pada menzahirkan yang demikian itu, kalau kita beritahu macam tu ataupun bertambah membaharukan marahnya, kau marah dia, semakin marah, maka kembali olehmu kepada Allah Ta'ala, maka bertaubat kepada Allah, minta redha dengan Allah, supaya redanya daripadamu, biarlah dia ni supaya Allah Ta'ala redha pada kita, dan kita pun minta lah biar dia pun redha pada kita dekat negeri akhirat lagi. Pada hari kiamat, yakni pada hari kiamat dekat akhirat nanti, dan menjadikan baginya kebajikan yang banyak pada berbetulan yang demikian itu, dan hendaklah kamu buat kebajikan, ini kebaikan banyak-banyak. Buat baik banyak-banyak, jadilah jangan buat dosa-dosa. Jadi kita buat dosa ni tak padang dengan apa yang kita lakukan. Dan istighfar yang banyak, yakni minta ampun yang banyak bagi orang itu, dan kita minta keampunan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang tadi. Dosa orang tadi. Jadi nak beritahu dosa orang yang yang kita fitnah dia. Jadi nak beritahu kita dok fitnah dia, bila kita fitnah kita berdosa, ataupun kita umpat dia kita berdosa, maka kita kena minta maaf dengan dia. Jadi yang dikatakan tadi awal-awal tadi, hamba dosa dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah lebih payah. Lebih payah ni apa dah lagi kita fitnah. Bayangkanlah kalau kita fitnah, kita buat terang-terangan dalam diri kita kata si anu tu jahat, kita kata sebagai contoh. Ternyata orang yang kita tuduh tadi, dia tu tidak jahat sebagai tuduhan, sedangkan kenyataan kita masuk sidang akhbar. Macam-macam. Ada utusan, ada ni macam-macam akhbar. Ada patut TV 3, TV 4, TV 5, TV 10, TV 15 ada belaka. Mana belaka? Kita tanya, kita kata orang ni jahat, orang ni kita tuduh, ternyata orang tu baik, maka kita pun bersalah. Maka kita kena minta maaf ke dia dulu. Minta maaf, saya terima laporan salah. Gini, tak apa. Kita kena khabar pula dekat khalayak yang ramai pula, kita telah mencalakan maruah dia, menyebabkan dia nak jumpa orang ramai pun rasa malu, dok tuduh dia. Lalu kita kena khabar pula, masuk dalam surat khabar, mari pula dengan wartawan, kita buat kenyataan, saya telah melakukan kesilapan, saya tarik balik, dia adalah seorang yang bersih, orang yang baik, kena khabar. Benar khabar. Atau benda payah-payah belaka. Susah. Maka jangan kita menuduh orang, menjatuhkan marah orang, mengaibkan orang. Dan disebut dalam hadis, bila Nabi lalu, Nabi dengar orang kena seksa kubur. Rupa-rupanya di antara sebab dia kena seksa kubur, sebab namimah, yakni mengadu domba. Dia panggil mengadu domba, ataupun dia panggil batu api, ataupun memfitnah, ataupun menuduh orang dengan perkara tidak sebenar, ataupun mengeluarkan kata-kata yang kesat terhadap orang lain. Memanglah dalam nak marah macam-macam tubik. Habis binatang dalam hutan semua habis, kata dia. Jangan. Kena dulu sabar. Maka tidak dapat ridha, kembalilah kepada Allah dan minta ampun banyak-banyak, dan minta istighfar, minta ampun kepada orang yang kita tuduh dahulu. Jadi ini kalaulah berkaitan dengan orang lain. Dan ada pun jika engkau khianat akan sehormah orang, seperti engkau khianatkan pada ahli orang, ataupun anak orang, maka adalah yang demikian itu tiada jalan bagi minta halal dan menzahirkan, kerana bahawasanya mempusakakan fitnah dan marah. Ini hormah ni salah, bukan hormah ni kehormatan, kemuliaan. Kemuliaan orang seperti buat khianat kepada ahli keluarga orang ataupun anak orang. Ini perangai yang begitu buruk. Maka yang demikian itu tiada jalan bagi minta halal
minta halal tayar. Kalau kita minta halal mungkin lebih fitnah besar, dan menzahirkan kerana mempusaka fitnah dan marah. Tetapi hendaklah kamu tadarruk, yakni merendahkan dirimu kepada Allah, kembali kepada Allah supaya diredakan kamu pada hari kiamat, supaya Allah Ta'ala reda di hari dekat negeri akhirat. Ni hak pasal buat khianat korang, buat zalim korang, buat jahat korang. Dan dijadikan baginya kebajikan yang amat banyak, dan dia kena buat ibadat yang banyak-banyak pada berbetulan yang demikian itu disebabkan dengan khianat yang kamu buat. Kan kita cerita zaman Nabi dulu, ada lelaki yang kerja dia gali kubur. Gali kubur, dan dia berkenal dengan seorang wanita yang agak cantik di Madinah, wanita Ansar. Dia cukup berkenan, memang dia bercita-cita nak mengahwini perempuan tadi. Tetapi apabila saja satu ketika wanita tadi mati. Bila wanita tadi mati, yang dia ingin nak kahwin dengan perempuan tadi yang dia berkenan tadi, perempuan tadi mati, lalu dia ditugaskan menggali kubur. Lalu dia pun gali kubur. Bila gali kubur, dia pun pergilah tengok pengurusan jenazah tadi sehinggalah dikebumikan. Dan dia sendiri yang mengkebumikan mayat wanita tadi. Kemudian apabila sudah selesai, orang lain pun balik. Kemudian dia dirasuk oleh syaitan. Lalu dia pergi balik kubur tadi, dia gali balik. Lalu dia menzinai mayat tersebut. Dan selepas pada itu dia sangat menyesal, sangat menyesal. Dia menangis siang malam sehingga dia jumpa Nabi. Lalu dia jumpa Nabi, dia minta ampun. Dia beritahu pada Nabi. Mula-mula dia tambah cerita, dia kata saya buat dosa besar. Nabi tanya mana besar, dengan bukit besar. Saya reka je tu. Mana besar dengan gunung Ganang? Dia kata besar dosa saya lagi. Mana besar dengan 7 langit, dengan 7 bumi? Besar dosa saya lagi. Mana besar dengan kursi Allah? Mana besar dengan arasy Allah? Akhir kali dia pun rasa sangat besar dosa saya. Tak boleh nak gambarkan. Dia menangis di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, rasa pelik dah, ambo besar sangat dosa. Cuba cerita. Dia kata, saya tak boleh cerita, saya malu. Nabi kata, cerita, moga-moga aku boleh minta ampun kepada kamu daripada Allah. Maka kalau cerita, lalu dia menceritakan bahawa dia telah menzinai mayat. Nah, dalam keadaan macam tu, Nabi ni bila dengar orang macam tu, Nabi naik marah. Lepas tu dalam kitabnya dia kata, kalaulah benda macam tu, tak ada jalan nak kabur balik. Tidak ada jalan dah. Apatah lagi ahli keluarga tak tahu, kita khabar. Kau marah. Habis keluar. Dia kata, bukan orang ni. Maknanya ni bukan jenis orang. Jadi lalu Nabi marah. Nabi pun suruh dia keluar. Sebab orang ni Nabi kata jahat sangat. Tapi dia balik, dia menangis siang malam bertaubat. Lalu malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Lalu malaikat Jibril tanya, kamu hamba ke kamu Tuhan? Katanya, saya hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Baik, dia kata, kamu yang menerima, kamu yang memberi ampun ke Allah? Kata Rasulullah, Allah Ta'ala memberi ampun. Kamukah yang menerima taubat ataupun Allah? Kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang menerima taubat. Maka malaikat Jibril pun cerita bahawa lelaki yang jumpa kamu hari itu telah diampunkan dosanya oleh Allah. Itu pun nak ampun, menangis siang malam. Maknanya taubat pula bersungguh-sungguh bagi orang yang melakukan dosa. Maka dia kata tak ada jalan nak beritahu, sebab menimbulkan marah dan fitnah. Betapa hendak kamu kena rendahkan diri kepada Allah supaya reda kamu dekat negeri akhirat. Dan dijadikan baginya kebajikan yang banyak. Buat kebajikan yang banyak-banyak pada berbetulan yang demikian itu. Maka jika engkau sentosakan, iaitu selamatkan daripada bangkit marah, kalau kata tak apa tak bangkit marah, dan fitnahnya, maka iaitu sedikit. Kalau kata tak apa, saya beritahu keluarga dia tak marah, jarang sangat berlaku gitu. Jarang sangat. Kena tengok ahli keluarga dia macam mana.
Kadang-kadang orang ni kita tak aje tengok dia marah. Orang tak aje marah dah marah. Gegar pergi rumah-rumah. Maknanya. Jadi kita tengok, maka kata pengarang kita kalau kamu kata saya boleh selamat, kata tak apa, dia tak akan bangkit marah, dia tak akan marah. Ngapalah kita khabar molek-molek kata dah kita dia tahu dah kita insaf. Kata pengarang kita Imam Ghazali, iaitu sedikit, jaga sangat. Jaga sangat. Orang salah sikit je naik kita ke kak langgar cermin tepi, marah lalu. Maka tak boleh. Dia kata kat sini lah kat lain dah. Saya satu ketika tu saya pakai kereta saya pun undur gak kena kereta orang. Saya pun keluar padah sungguh. Tuan dia pada. Tuan dia pun buka, dia tengok, ustaz, tak apa ustaz, tak apa. Saya pun tak apa, saya bayar lagi ni. Tak apa ustaz, tiket sangat ustaz, dah padanan dengan ilmu ustaz beri. Saya jawab gitu pula. Kau tahu lagu apa kau beri. Contoh je. Pun kita pun lari, memang dia kenal kita baik. Jadi kesimpulan, untung juga jadi ustaz. Itu kesimpulan. Baik. Maka dia kata sedikit sangat, maka hendaklah engkau minta halal daripadanya. Kalau boleh tak apa, kalau boleh minta halal dengan dia. Kalau boleh sikit sangatlah. Apa saya macam tu. Tu mujuk kita kena, tak kena. Boleh apa? Satu hari saya naik motor nak tahan JPJ bukan boleh. JPJ saya pun dah tahu otak mati dah. Dia tak ada bau apa-apa mati. Jadi saya pun dia kata buka bonet, buka kursi. Saya kata ada mana watak ada kursi. Saya pun buka dengan yakin buka nak tambah watak hidup. Saya pun buka lah. Tengok dah tahu. Tengok. Dia pun tengok, dia kata mati ya ustaz. Mati padang tu. Dah ingat sekarang. Tak apa, kena tetap kena gini ustaz. Ustaz bawa paki depan set. Kita pun pagi-pagi dia pun dekat sak gigi. Saya pun tak betul buat lagi pergi dalam naik motor saya duk fikir, saya rasa dia tengok aja. Ya sungguh ada kat sebelah kaki duduk depan kali kuliah itu. Saya tak biasa. Hanya dia beri gitu je. Baik kita tengok. Boleh minta halal. Minta halal. Maka dia kata, ada pun jika ada meniru. Ada dosamu pada agama. Jika ada dosamu pada agama orang seperti engkau kufurkan orang atau engkau bid'ahkan dia. Ni kita kufurkan orang. Minta maaf banyak, jangan mengkufurkan orang. Jangan tuduh orang kafir ya. Jangan tuduh orang kafir. Boleh kita tuduh orang kafir yang kafir. Orang kafir yang kafir. Ada seorang India dia ceramah, Allah berat sungguh. Dia ceramah, dia baca, dia India. Dia baca ayat Quran, wa makarullah. Dia baca. Dia baca ayat Quran. Hebat juga. Dia baca Quran. Jadi dia kata ingat pemimpin-pemimpin yang zalim, kata Tok Guru masuk dalam neraka. Pandai dia je. Pemimpin yang zalim masuk dalam neraka. Dan Tok Guru pun kata orang kafir masuk neraka. Jagamu, aku tunggumu kat neraka. La ilaha illallah. Dia ceramah begitu. Suka orang. Jadi nak beritahu kita jangan mengkufurkan orang. Tak boleh mengkufurkan orang, mengkafirkan orang. Sebab apa saya kata tak boleh? Kerana dalam hadis, la yaumi rajulan bil kufri au bil fusuki. Tidak boleh menuduh seorang lelaki dengan lelaki yang lain dengan kafir ataupun dengan fasik. Illa taddat illam takun sahibuhu kadzalik, kecuali akan kembali balik pada orang yang tuduh kalau orang yang kena tuduh tidak bersifat demikian. Ingat, bila kita tuduh orang, salah seorang akan jadi. Jadi balik. Jadi minta orang. Sebab tu saya ni tak berani, kita ni jenis seluruh sikit. Jangan tuduh orang, kerana akan kembali balik kalau orang yang kita tuduh tu tidak sedemikian. Kita kata dia fasik, dia tak fasik pun, balik kita fasik. Kita kata dia kafir, dia tak kafir, balik kita kafir. Illam takun sahibu kadzalik, jika orang yang kita tuduh tidak sedemikian rupa. Kata dia tanya tak boleh ke? Bukan masalah tak boleh. Kalau benarlah dia kafir, kalau dia mengucap balik, dia masuk Islam balik.
Itu kita bimbang tu. Maka jangan tuduh orang. Jadi hak mengenai ini kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. To be continued. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم وإنا لنحن نحيي ونميت وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الله